Ada berapa level? 6 level iaitu yang pertama mengingat, lepas tu memahami, ketiga aplikasi, keempat analisis, kelima menilai, dan terakhir mencipta ataupun mereka cipta. Okay, very good. Saya semalam saya berbengkel bersama dengan pensyarah college committee lah. College committee Kok Lanas. Okey, jadinya ada pensyarah muda, ada pensyarah yang berumur lah kan, jadinya mengajar. Next week saya ada dua hari lagi berbengkel dengan college committee lain lah. Jadinya one of it dia panggil saya untuk mengajar domain-domain jugalah, sebab saya dah pernah dekat college committee Sungai Petani, so dia orang panggil untuk, lepas tiba-tiba college committee lain pun panggil saya untuk bagi talk pasal OBE lah, bengkel untuk dia orang. Saya dah biasa student saya kan, kalau saya tanya okey, apa dia, sebab kita style berbincang kan, dalam kelas saya kita banyak style berbincang, banyak bersoal jawab. Jadi bila mengajar pensyarah-pensyarah yang berumur ni, ada juga pensyarah muda, ada juga ramai juga lah pensyarah berumur ni, satu college community. So bila saya mengajar dia orang ni, dia berbeza dengan KV sebab KV ramai student saya. College community tak ramai. College community satu Malaysia ada seorang saja student SRT yang posting. Daripada dulu sampai sekarang ada seorang aja. Itu pun jadi pengarah dah sekarang. Pengarah college community Sungai Petani. Okay. Puan Sobah. Kalau you all kenal lah. Okay, jadinya kalau kat KV student saya ramai, jadi dia orang tahu cara saya mengajar. Tapi bila saya menghadapi pensyarah-pensyarah yang dia tak tahulah dia orang punya background education kat mana. Jadi cara dia orang react, cara dia menjawab tu, saya kata ya Allah bagusnya bila saya comparekan dengan student saya, ya Allah bagusnya student saya kata. sebab cara 3-4 kali saya panggil pun tak berjawab lagi. Sharing idea pun macam lambat sangat nak menjawab tu, padahal masa tu ada timbalan pengarah, dia orang punya feedback tu tak macam student saya. Jadi kata ya Allah berbezanya, dalam ada sedut kata nanti berbezanya dengan student saya kan. Kita biasa, you all tahu cara pengajaran saya kena banyak bertanya, kena berbincang kan, jadinya saya kata kalau lah sepanjang semester dapat student macam ni pengsan saya. Bila tanya seminit kemudian baru dia menjawab, itu pun seorang, dua yang menjawab. Aduh, saya kata dalam ramai-ramai tu. Okay, alright, itulah, bersyukurlah saya mendapat student seperti you all kan. Alright, so back to kita punya tajuk kita hari ni. So last week kita buat domain kognitif itu untuk mengukur tahap kebolehan berfikir pelajar. Okay, tahap berfikir pelajar. Kita akan lihat kalau peringkat mengingat itu, tahap berfikir dia boleh ingat saja. Dia tak berfikir secara lebih tinggi. Tapi kalau dia boleh menghuraikan, dia boleh kalau perkataan depan, biasanya untuk mengingat, dia punya soalan dia apa? Apakah definisi kuih tempatan? Apakah definisi kulit berminyak? Jadinya apa? Okay, kalau definisi kulit berminyak tu, kalau dia dia akan muntahkan balik apa yang cikgu dia tulis dekat PowerPoint. Dia tak fikir, dia bagi balik je tanpa dia faham. Tapi kalau peringkat yang C2, level 2, kefahaman, dia boleh, biasanya soalan dia ceritakan, huraikan, apa lagi, jelaskan. Bila soalan itu berkata dengan jelaskan, huraikan, itu yang akan pelajar akan menjawab soalan tu panjang. Maknanya kalau dia bercerita, maknanya dia faham. Kan macam saya bagi contoh minggu lepas, kalau dia boleh menceritakan bagaimana cara masak nasi, maknanya dia faham macam mana masak nasi. Kalau dia tak faham, dia tak boleh cerita. Tapi kalau saya tanya apa dia alatan nak masak nasi, dia tak perlu fikir panjang, dia muntahkan balik apa dia nampak mak dia buat kan. Okay. Alright, lepas tu kalau aplikasi itu, dia tahu dia punya prinsip, dia tahu konsep, dia tahu teori. Lepas tu digunakan dalam konteks yang lain. Okay. Contohnya saya lupa bagi minggu lepas, kalau misalnya awak buat RPH dengan Dr. Nida buat RPH, ingat tak? RPH pula, rancangan perniagaan RP?
Ingat tak? Okay. So dalam konsep RP, you all ada diberi template kan? Diberi contoh. Okay. Kalau you all buat rancangan perniagaan itu berdasarkan template Dr. Nida bagi ataupun contoh senior-senior, lepas tu you all tukar numbers, tukar nama saja, that is aplikasi. Tetapi kalau rancangan perniagaan tu, the concept is mesti ada ni, tapi you buat semua sendiri. You buat dia punya, apa orang kata, dia punya format sendiri, dia punya pendekatan sendiri, lepas tu cara presentation tak ikut format ataupun sini-sini punya, maknanya you buat your own rancangan perniagaan, itu mereka cipta. Tapi kalau you ikut template yang Dr. Nida bagi ataupun template sini-sini yang you bagi, you tukar nama salon, you tukar servis, you tukar gambar you, lepas tu you buat kira untuk rugi sendiri, itu aplikasi. Because you menggunakan that template dalam situasi you punya salon sendiri. Okay, that is aplikasi. Ataupun contoh lain yang saya boleh bagi, minggu lepas saya rasa sudah bagi dah. Konsep ketepatan adalah menggunakan bahan tempatan, menggunakan kaedah masak bla bla bla. Okey, yang saya bagi contoh yang menggunakan kaedah merebus ialah kuih onde-onde. Cuba namakan dua kuih lain dalam kategori kuih tempatan yang menggunakan kaedah merebus. So berdasarkan prinsip kuih tempatan dan juga kaedah merebus, kena carilah kuih lain yang kuih tempatan lain. Jadi kena cari yang bersamaan. Jadinya menggunakan konsep yang sama, prinsip konsep kuih tempatan dan definisi kuih tempatan, you boleh namakan kuih lain. Itu aplikasi. Okay, alright. So, the analisis saya rasa clear lah macam membanding bezakan analisis. Seperti tu saya analyze lepas tu banding bezakan. Okay. Uraikan ciri-ciri tertentu bagi bla bla bla, kena uraikan lah. Okay. Macam itulah. Alright. Kalau menilai, kita buat judgement yang mana baik, yang mana bagus, yang mana tak bagus, yang mana seimbang bagusnya. Kalau mereka cipta, you buat something new idea. Kemudian minggu lepas yang buat tentang solidkan dia kata kalau tajuk solidkan macam mana? Saya kata tajuk solidkan, kalau sebelum kita solid, kita sketch dulu kan, ingat tak? Kita pada muka tu kita sketch kan, nak buat solidkan macam mana, nak guna warna apa. That is sketching, itu ialah peringkat mereka cipta. But you idea you turunkan pada kertas. Macam kita nak buat pola lah. Sebelum kita buat baju, pola yang betul kita sketch dulu berapa, kan kita buat sketches dulu kan, kita conteng. Conteng tu ialah mereka cipta untuk level 6. Sebelum you buat the new concept of baju. Sebelum jadikan baju, sebelum potong pola yang sebenar, you sketchkan dulu, because the sketching is from here. Kan? Pengiraan dia, warna dia, lengkuk dia, macam mana, design dia, semua daripada sini. Okay? Apa lagi? Misalnya kalau you buat misalnya Dr. Azwan, Dr. Haizil suruh buat MOOC project. Misalnya bahan reka cipta bermotor. Jadi sebelum you buat the MOOC project tu, you kan ada sketches, you buat contoh-contoh, buat pengiraan. That's all untuk idea sebelum wujudnya perkara tersebut. Okay. Yang paling clear itulah solidkan lah. Sebelum kita solid betul-betul, misalnya kalau nak masuk pertandingan menyolid betul-betul, kalau peringkat international, misalnya minggu depan itu adalah hari pertandingan untuk menyolid. Okay. Lepas tu a week before menyolid, biasanya urus setia akan minta sketches, the ideas of the solidkan kita. Kenapa dia akan minta kita, solidkan mata macam mana, pipi macam mana, bibir macam mana, apa. Lepas tu kita kena huraikan what is the theme of the eyes makeup, what is the theme of kenapa menggunakan warna pada bibir yang tu. So the idea of the makeup itu kita turunkan dalam kertas. That is what we call mereka cipta. Idea dalam mereka cipta makeup yang kita berdasarkan tema yang kita buat. Misalnya flora dan fauna, dan kita buat misalnya bibir kita macam
ada bulu apalah, bulu burung unta ke macam tu kan. Jadinya makeup kita adalah berdasarkan tu, the idea comes from our mind dan kita turunkan pada kertas. Okay, so kita kata reka cipta menggunakan idea kita, idea yang baru untuk membuat solidkan tema berdasarkan flora dan fauna. Okay, saya rasa domain kognitif very clear sebab it happens in our mind kan. So sekarang kita tengok psikomotor dulu. Kita tengok psikomotor dulu Okay, psikomotor ada berapa level you all? Anybody knows? 7. 7. Okay. Pandai no? Anak siapa tu? Okay. Alright. Okay. So dia punya level ada 7 semua, iaitu persepsi, set, saya tak suka guna respon bersepadu. Kalau saya tak pasti yang Dr. you also ajar dulu, Dr. Noliza yang mengajar tak penaksiran, Dr. Jaja dia guna respon berpandu ke respon bersepadu? Respon terpandu ke bersepadu? Saya suka guna respon berpandu. Terpandu ke berpandu? Terpandu. Dia guna apa? Level yang ketiga tu. P3. Pergerakan terkawal. Terkawal? Awak lain. Kalau Dr. Dola? Sama doktor tu. Terkawal. Respon terkawal? Pergerakan terkawal. Pergerakan terkawal. Yang digunakan oleh kementerian yang ini. Ada 7. Yang lain sama tak? Persepsi sama tak? Persepsi sama, persediaan tu sama. Lepas tu ketiga pergerakan terkawal. Pergerakan terkawal. Yang keempat mekanisme. Pergerakan mekanistik. Samalah mekanisme. Keempat? Kelima. Kelima? Pergerakan kompleks. Kompleks sama. Keenam adaptasi. Pergerakan suaian. Adaptasi suaian sama. Ketujuh yang terakhir pergerakan ciptaan. Sama. Dia punya huraian sama. Sebab this is ketujuh pergerakan ketujuh apa tadi? Pergerakan ciptaan. Pergerakan ciptaan. Okey. Sama je. Okey. Cuma dia punya term tu berbeza. Okey. Alright. So kita kena faham. Okey. Saya bagi contoh kalau saya bagi apa orang kata perbandingan terus, okey? Dia punya metafora terus, okey? Jadi ni, okey. Kalau sekarang awak bayangkan awak nak pergi ke makmal solek untuk buat amali solek. Saya akan terang berdasarkan amali solek supaya you all boleh faham, okey? So persepsi, kalau kita baca sebelah ini, okey, persepsi is perception. Perception ialah tanggapan. Tanggapan biasanya kita akan buat dalam keadaan jiwa kita sedar. Apa tanggapan saya terhadap Iza, apa tanggapan saya terhadap Fana, apa tanggapan saya terhadap Ain, apa tanggapan saya terhadap siapa lagi, Syifa. Okay, jadi kita membuat tanggapan dalam keadaan kita sedar. Okay, dalam persepsi ini, okay, adalah keupayaan untuk menggunakan isyarat deria bagi membimbing aktiviti motor. Ini adalah meliputi rangsangan deria, pemilihan tujuan hingga kepada terjemahan. Okey. Ini adalah kata-kata bombastik yang awak baca 5 kali pun awak tak faham. Betul tak? Okey, jadi kalau saya kata cuba bagi saya maksud definisi persepsi, jenuh awak nak hafal 2 ayat ni sampai esok pun jenuh. Tapi tak faham kan? Okey. Dia punya maksud adalah you sedar apa you nak belajar itu je. You tahu apa you nak belajar itu, cukup. Itu je. Okay, so bila, misalnya amali kan, you nak kata minggu depan, saya dah bagi tahu siang-siang, minggu ni, misalnya hari ni hari Isnin, minggu ni amali kita adalah solidkan asas. Okay, so hari Jumaat ni kita akan mulakan kita punya amali yang pertama, solidkan asas. So early in the morning, you bangun, you akan, misalnya kelas pukul 9 kan, in the morning you bangun, you dah mandi siap-siap pukul 7, you dah ready dengan lab coat, dah ready dengan beg solid, berjalan naik bas pergi ke fakulti. That
is level 1. Sebab you sedar hari tu you ada amali solid kan. So you going towards that. You sedar. Kalau you tak sedar, you tak pergi amali. Itu dia. Nampak tak? So bila pelajar sedar dia ada amali, dia tahu amali itu amali apa dan dia pergi ke makmal, itu adalah P1. Sebab dia dah ada kesedaran bahawa hari itu dia ada amali. So kalau dia tak pergi, dia ponteng, dia tak ada P1. Okay, alright. So faham P1? Persepsi. Persepsi ialah dia apa orang kata tanggapan dia pada hari itu, dia tahu, dia sedar dia ada amali. Itu P1. Okay, bila kita masuk P2 pula Bila masuk P2, saya nak tengok pelajar saya bersedia ke tidak, dia simpan barang neraka ke tidak, lepas tu dia pergi ke couch, dia letakkan dia punya bahan, susu bahan ke tidak. Saya akan tengok sama ada pelajar saya bersedia dan berkeinginan nak belajar. Sebab P2 adalah pelajar dalam keadaan bersedia dan berkeinginan nak belajar. Bila saya panggil untuk demo, dia datang. Lepas tu bila saya start demo, dia tak bercakap-cakap. Dia fokus dalam masa saya demo, dia bertanya. Okey, itu ialah P2. P2, saya baca huraian kesediaan untuk bertindak termasuk mental, fizikal dan emosi. Okey, kadang-kadang pemikiran maknanya dia tahu dia nak belajar hari itu dan dia bersedia. Apa dia punya perlakuan dalam bersedia itu? Jadi dia pergi simpan barang dalam loker, lepas tu dia pergi cop tempat dia punya couch, lepas tu dia panggil dia punya apa orang kata punya pelanggan duduk siap-siap, dia suruh pelanggan dia salin baju siap-siap, lepas tu letakkan pelanggan dia. Kita nampak lepas tu panggil untuk demo datang, tapi dia belum buat lagi. Dia cuma bersedia dan berkeinginan, tapi dia belum start buat amali. Okay, alright. Lepas tu masa demo dia tengok, lepas tu dia ambil video, tak selesai ambil video lah. Dia bertanya, okay, lepas tu tengok betul-betul. Tetapi bila kita kata bersedia ini, cikgu kena pastikan pelajar itu bersedia betul-betul dengan mereka kedudukan mereka yang betul. Lepas tu, okay, kalau macam kalau you perasan lah, saya suka student saya berada di kiri dan kanan kalau saya buat demo. Kenapa? Kenapa kan? Lagi jelas. Nampak. Okey, kalau misalnya student saya berada di depan saya, apa efek dia? Dia jadi macam balik. Kita tengok. Betul. Saya mirror, kata macam mirror. Macam mirror kan, saya kata okey, kita buat belah kanan pelanggan dulu. Saya nampak belah kanan tapi pelajar yang menghadap saya dia nampak belah kiri. Itu tak apa. Tu bayangkan awak mengajar jahitan asas. Okey, kita mulakan jahitan belah kanan. Cikgu ni apa ni? Kata belah kanan tapi cikgu buat belah kiri. Itu lagi bahaya. Because it contradict daripada saya berada di sini dengan you berada menghadap saya. Belah kanan saya ialah belah kiri student saya. Okay, so it's different, especially untuk motor halus. It's very different. So it is very you pastikan masa demo, especially motor halus yang melibatkan pergerakan kiri ke kanan ke ataupun stroke yang halus, you make sure dia berada di kiri dan kanan you. Kalau di sebelah lagi bagus. Tapi kalau macam amali masak tak apa, because dia tidak melibatkan pergerakan kiri ke kanan ke ataupun gerakan motor halus. Okay, alright. Jadi you ada kat depan tak apa. Okay, so kedudukan pelajar tu make sure semua nampak cikgu. Jangan ada yang bertindak-tindak sebab pelajar-pelajar ni kadang-kadang kat sekolah dia bukan macam you all. You all nak belajar memang cari celah-celah supaya nampak muka pensyarah. Tapi pelajar ni kalau boleh dia nak sorok muka dia belakang cikgu. Dia tak nak, dia nak duduk belakang kawan dia sebab dia tak nak cikgu panggil ke apa. Dia duduk belakang kawan dia kan. Supaya cikgu tak panggil dia. Okay. Tapi dia tak tahu itu yang cikgu suka panggil, betul tak? Okay. Jadinya make sure, jadi sebab mereka tu ialah budak-budak sekolah, kadang budak sijil, dia orang tak berapa nak matang. Jadi fikiran dia orang macam tu lagi. So cikgu yang kena main peranan susun. Okay. Yang duduk depan saya ambil kerusi. Yang tak ada kerusi berdiri belakang kawan. Okay, boleh faham tak cikgu kata tadi? Okay, siapa yang cikgu tak nampak muka, cikgu tak nak bagi markah. Itu je. Okay,
cikgu tak sayang you all kalau cikgu tak nampak muka. Yang mana cikgu nampak muka je cikgu sayang. Bagi tahu macam tu. So lambat laun dia tahu cara you all, dia akan, lepas tu dia akan adapt cara macam tu. Okay. Okay. Itu cara dia. Okay. Dan bila dia dah menghadap cikgu, cara kita nak timbulkan keinginan ni, kita buat interaksi set, kita bersoal jawab, menambahkan lagi keinginan dia untuk follow the demo. So maknanya bila dah student dah ready, dah set minda dia, dah set mata dia untuk lihat demo, untuk lihat cikgu menunjukkan apa yang sepatutnya, okay, dah sampai P2 sebab minda dia dah set, dia punya emosi dah set, fizikal dah set untuk membuat amali. Nampak tak? Nampak? Okay. P1 dia tahu, dia sedar, bukan dia tahu, dia sedar dia nak buat amali. P2 dia bersedia dengan melihat demo, dengan kedudukan dia, dengan couch dia dah ready. Okay, tapi dia belum buat lagi sekarang. Dia mula buat ketika pada P3. Okay. P3, P4, P5, dia lebih kurang je. Apa tadi, apa ni Isya kata, respon terkawal? P3 pergerakan terkawal. Mekanisme sama kan? Respon ketara kompleks ni pun sama, kompleksiti. Okay. So tiga level ni sama. Level dia lebih kurang sama. Yang membezakan P3, P4, P5, okay, respon terkawal ataupun respon terpandu, saya suka guna respon terpandu, dia adalah dikawal oleh cikgu, dengan guided cikgu. Dia membuat amali dengan guided cikgu. Selepas demo tadi, dia dah ready nak buat, tapi for the first time, dia kena melalui P3 dulu. Sebab bila respon terkawal tadi, dia meniru cikgu buat, dia dikawal oleh guru, maknanya dia masih perlu guide, dibantu oleh cikgu. Okay. Okay, mekanisme P4, cikgu tak perlu dah, dia buat sendiri, tapi dia belum mahir. Mekanisme, dia tak perlu guide, tapi dia belum mahir. Ketara kompleks, respon ketara kompleks dia dah mahir. Okay, nampak tak beza dia? Alright. Respon terkawal ataupun bersepadu atau berpandu ni dengan bantuan apa? Dengan bantuan guru. Cikgu masih guide, cikgu masih kena pergi setiap unit, tengok macam saya buat, macam Puan Haslina buat, macam Mistira buat, tengok setiap unit. Okay? Especially untuk solidkan kan ke apa-apa pun. Okay. Dia biasanya kalau yang ini untuk, sebab kita nak student kita mahir betul-betul so dia biasanya amali dia beberapa kali. Okay. Jadi bila dah dia melepasi level cikgu dia dah guide, okay, kemudian pergi P4. P4 ni dia dah tak perlu, dia boleh buat sendiri. Tapi dia belum mahir. Ketara kompleks baru dia mahir. P5 baru dia mahir. P4 dia tak perlu bantuan guru lah, dia boleh buat sendiri. Tapi dia belum betul-betul, tangan dia betul-betul stroke tu, masa massage tu belum betul-betul mahir. Tetapi P5 ni dia dah mahir, stroke tangan cantik pada dahi, dia tahu dah every step nak buat urutan dekat dahi, semua tu dia dah mahir. Tangan, tekanan dia jenis urutan apa, semua dia dah tahu. Okay? Alright. As for now, ada soalan tak sampai P5? Sampai P5. Okay? Alright. So bila kita tengok P6 adalah adaptasi. Can anybody guess what is adaptasi? Boleh tak siapa-siapa teka? Adaptasi tu apa dia? Dia yang cikgu dah ajar tu, dia boleh buat, dia macam dia perbaiki ke, tapi dia buat gerakan dia sendiri tapi macam tiru cikgu tu sikit. Faham tak? Tak faham. Maksudnya dia dah belajar satu pergerakan tu, lepas tu dia daripada pergerakan tu dia olah sikit jadi pergerakan dia sendiri. Dia sendiri. Itu dah advance namanya.
Oh, okay. Okey, adaptasi ni, saya bagi contoh adaptasi ni, dia dah belajar solidkan pengantin umum. Okey, dia belajar solidkan pengantin, misalnya pengantin pengantin umum lah. Jadi dia solid muka kawan dia, dia solid misalnya si siapa Tikah, dia solid muka Syakirah. Okey. So dia tahu bentuk muka Syakirah aja. Kulit Kirah dia agak putih ke apa orang kata sawo matang. Jadi dia menggunakan dia gunakan foundation kala-kala ni. Lepas tu mata Kirah mata Melayu, very common Malay eyes. Jadi dia buatlah smoky eyes kan. Lepas tu minggu hadapannya saya kata okey Atika, minggu ni saya nak buat P6, saya nak buat adaptasi, saya bawa model saya seorang Chinese. Seorang Chinese, jadinya Atika kena solid muka dia mengikut solidkan yang kita dah belajar minggu lepas. So nampak tak? Di-apply dalam satu situasi yang lain, adaptasi. They adapt the knowledge into the new situation. Okay, faham? Wan, Ya, Wan dah gerakkan slide ke belum? tak lagi sebab tak nak bagi you baca dulu. Okay, nampak tak? Maknanya P6 kan, boleh guna, kalau ada huraian dekat saya punya ni, boleh guna skill pada situasi yang lain, perkara yang lain. Okay, faham? Macam dekat psikomotor kan ada aplikasi kan, dia boleh gunakan situasi yang lain. Tapi dalam psikomotor, dia dah ada skill menyolek tapi diguna dalam situasi yang lain. Okay, contohnya dia belajar solidkan pengantin Melayu. Okay, lepas tu tiba-tiba tak dapat muka Melayu, dapat muka Cina ke, muka orang India ke, muka orang Korea ke, mata kan macam sepek sikit. Jadi dia kena adaptasi kemahiran tu dalam situasi yang lain. That is apa orang kata level dia. Okay, right? So the last one is lakuan tulen. Ada kena mengena dengan yang Izzah cakap tadi. Siapa boleh teka? Siapa boleh suggest? Saya tak ubah slide, kalau ubah slide lagi hampa semua baca, semua tahu kan? Apa dia? Agak-agak lakuan tulen tu apa dia? Kalau Dr. Jaja tulis apa? Saya pun tak take note tadi. Pergerakan ciptaan. Pergerakan ciptaan itu lebih clear lah. Gerakan ciptaan. Agak-agak apa benda? Agak-agak lah. Dia dah mahir. Dah mahir itu ketara kompleks. Dia dah pandai. Kat malam sendiri. Sorang-sorang. Angkat tangan cepat. Siapa nak jawab tadi? Fatin. Okey, cepat Fatin, cepat. Kalau make up malam, make up siang pun macam situasi kena make up malam tu. Apa dia tak faham? Contoh macam make up malam, dia dah belajar make up asas, lepas tu macam orang tu nak pergi majlis malam kan, kita ada belajar juga make up malam, make up siang gitu. Tak. Saya rasa itu aplikasi lah. Aplikasi sebab dalam situasi yang lain malam pula. Faham? Itu adaptasi, sorry. Cepat. Siapa nak dapat RM10 minggu ni? Cepat. Wah, Riza. Cepat. Teka cepat. Contoh makeup kan. Ha. Dia macam dia cetuskan idea makeup dia sendiri, lepas tu dia dah lukis atas kertas tu, lepas tu dia makeup dekat muka orang tu yang sebenarnya. Contohnya? Contohnya kalau macam dia buat makeup gotik, dia dah mula-mula kan dia dah lukis macam kognitif dia mencipta makeup gotik yang barulah, yang tak pernah ada orang buat lagi. Lepas tu dia solid pula atas muka pelanggan betul-betul. Okay, betul, exactly, betul. So dia mencipta satu solidkan baru yang orang tak pernah buat. Okay.
ataupun dia membuat inovasi 50% daripada yang orang pernah buat. That is lakuan cipta ataupun lakuan tulis. Dia mencipta satu yang baru. Okay, yang orang tak pernah buat Okay. Alright. Saya lagi satu, kalau itu satu solitkan lah. Okay, mungkin kita belajar teknik solitkan mata ada berapa jenis? Ingat tak? Smoky dengan soket. Soket dengan smoky. Okay, mungkin you all dapat satu lagi kaedah solitkan mata? Small cat. Small cat. Kak Chris ke small cat ke Kak Chris ke dog Chris ke apa benda Chris kan. Jadinya so another way of menghasilkan solitkan mata. Okay, saya saya pernah ikut kursus potongan rambut, okay, dekat Semarang. Masa tu saya bersama student mobility saya dekat Semarang. So masa tu kebetulan University of Semarang tu dia panggil one of the hair designer, well known hair designer daripada memang Indonesian punya hair designer. Saya tak ingat nama dia, tapi memang dia seorang pereka rambut punya designer lah. Saya tak ingat betul nama dia, saya tak ingat betul. So masa dia bagi bengkel tu, bagi talk tu, dia menerangkan cara potong rambut berlapis dengan kaedah yang baru. Sebab saya belajar dulu, kaedah potong berlapis ada kita kena mula dari tengah, lepas kita akan ambil rambut tu, kita akan potong berdasarkan kita rambut di atas. Tapi cara dia tak macam tu. Dia mencipta satu cara baru untuk cara dia tarik, lepas tu potong sengit macam tu. Tarik, potong sengit. So dia mencipta satu kaedah baru untuk memotong rambut bagi style berlapis, rambut berlapis. So that was the first time saya tengok he is genius. Sebab dia mencipta satu kaedah baru dalam potong rambut yang tak pernah dibuat orang dalam dunia ni. So itu ialah lakuan tulen ataupun lakuan apa tadi Aisyah? Lakuan cipta. Okay. Pergerakan ciptaan. Pergerakan ciptaan. Nampak tak? Dia membuat satu potongan rambut, teknik potongan rambut yang baru. Okay, alright. So itulah kalau misalnya dalam, Maksudnya kalau penciptaan ni guna kaedah lain tapi hasil yang sama tu? Alright. Kalau kita, dalam psikomotor yang kita tengok adalah jarak, masa, teknik, kalau solidkan ialah dia punya kecantikan, ketepatan, dia setiap perkara yang kita amali tu dia ada dia punya elemen-elemen yang kita ukur. So bukan kita kata hasil saja, tapi teknik tu ialah teknik yang tepat. Nampak? Okay, teknik yang tepat untuk menghasilkan potongan rambut yang cantik. Kita tak walaupun hasil sama tapi teknik yang lain akan menghasilkan hasil yang tepat. Jadi psikomotor kita mengukur kalau misalnya kalau kita buat height, the stroke tu kita akan tengok the stroke. Apa orang kata? Kita melukis height. Tapi kita kalau solidkan kita tengok dari segi kekemasan, dari segi gabungan warna, dari segi kekemasan, gabungan warna, lepas tu blending kan. Jadi hasil dia tu kadang-kadang kita tengok hasil, kadang-kadang kita tengok the process. So kalau dalam yang ciptaan baru cara potongan rambut tu kita tengok the process. Okay. Tetapi bagi saya level ketujuh ni memang sangat-sangat rare lah. Sangat-sangat rare. Dia biasanya dalam kalangan fashion designer. Fashion designer, sebab dia mencipta design yang tak pernah dibuat orang. Kalau dia cipta, dia menggunakan ciptaan orang, kejap lagi sampailah surat saman, betul tak? Kan? Kan kalau macam kita tengok di Salman design dia tak sama dengan dengan siapa? Dengan Hatta Dolmite. Salikin Siddiq tak sama dengan siapa lagi? Jovian.
Jovian, okay. Kita punya sebenarnya Rizalman, kita punya yang kita namakan sebagai kita punya jatuhkuasa kurikulum, penasihat kurikulum kita, program kita. Awal-awal saya rasa dalam masa awal tahun dulu dia terima untuk menjadi penasihat program Sati. Saya approach PA dia, terima. Tapi kalau siapa follow dia, baru-baru ni dalam bulan 5 ke bulan 6, dia transform diri dia kan. So dia menolak semua jawatan. Yang dia remain adalah jawatan dekat UiTM dia. So dia menolak lah. So saya approach Harta Domat. Harta Domat dia kata dia boleh bantu, tapi dia tak mampu je dia penasihat program sebab dia ada IPT lain yang dah dah lama dia. Tapi nanti saya akan panggil dia Harta Domat untuk bagi talk because dia banyak knowledge Harta Domat ni. Lepas tu finally Sadikin Siddiq, saya ambil dia sebagai penasihat dalam fashion lah, dalam fashion punya advisor program kita. Okay. Untuk masakan kita dapat Chef Zam. Chef Zam untuk solidkan kita dapat, mungkin you tak kenal kot, Datin Nosiah dengan Puan Jun lah. Dia dalam dunia persolidkan dia memang well known lah. Dia bukan muah, tapi dia orang besar dalam bidang persolidkan dan kecantikan. Okay. Alright. So itulah saya harap dengan wujudnya selebriti, bukan selebriti lah, orang-orang besar dalam bidang-bidang masakan, orang bidang fashion tu. Tapi actually masa saya, sebab dekan yang suruh saya cari orang yang ternama kan, jadi saya rasa masa tu saya nampak di zaman je. Tapi bila saya fikir balik ada hikmahnya di zaman tu kita tak dapat sebab she is very fussy. Saya takut nanti tak apa dia suruh masuk dalam kurikulum kita kan. Dia memang sangat, kalau sebab saya follow dia punya IG kan, ya Allah. Tapi yang bagusnya itu dia bukan tahu fashion je, dia tahu masakan pun dia tahu. So saya beranggapan masa tu mungkin dia boleh advice juga tentang masakan. Tapi bila after some time saya fikir balik lately ni, saya takut nanti dia punya pendapat contradict dengan Chef Zam. Chef Zam tu dia dapat dia dapat anugerah profesor daripada University of London. Chef Zam tu kan, tapi dia tu famous dalam line dia. Dia kurang menonjol macam Chef Wan ke apa, dia kurang sebab dia lebih pada akademik, sebab dia ada akademik sendiri. Ada akademik sendiri, dia cerita lah. Saya selalu sembangan dia, kalau sembangan dia kadang sampai sejam. Tak larat nak mengapa, dia popek cakap, tapi memang ni lah saya akan panggil dia juga sebab hari tu saya nak panggil sebagai pensyarah sambilan untuk catering semester depan. Catering semester ni. Tapi dia tengah sibuk dengan new college dia tak dapat nak bagi komitmen lah. Mungkin semester-semester akan datang saya akan panggil dia cari pensyarah sambilan lah untuk jadi demonstrator kan. Okay. Alright. So ada soalan tentang psikomotor. As for now, faham ke tidak? Sejujur-jujurnya. Kita tak nampak lagi. Alright, saya nak, nak tanya. Let's say, kalau contoh kan, cikgu bagi gambar, lepas tu cikgu suruh budak tu tiru gambar tu. Itu dalam yang mana satu? Cikgu bagi gambar. Lepas tu cikgu minta pelajar macam lukis balik gambar tu. Contoh kalau macam lukis figura manusia tu, cikgu dah bagi gambar, lepas tu cikgu nak belajar. Lepas tu dia bantu kan guru dalam pelajar dalam pelajar pun lukis. Lepas tu dia akan bagi keliling kelas, tengok tegur, mana tak tegur, mana bulat, mana tak bulat, mana shades, mana tak shades. Dia pusing kelas kan? Dia guide pelajar kan? Kalau guide pelajar level mana? Level 3. Level 3. Okay. Alright, faham? Okay, saya nak dalam chat, saya nak everybody sharekan kata kunci bagi setiap level psikomotor. P1 kata kunci dia apa, P2 kata kunci dia apa, sampai P7 kata kunci dia apa. Share sekarang, everybody has to share dalam chat. Kata kunci bagi setiap persepsi tu apa kata kunci dia? Set tu apa kata kunci dia? Respon bersepadu atau respon terkawal ataupun respon berpandu tu apa dia punya kata kunci?
Mekanisme apa kata kunci, respon ketara kompleks tu apa kunci, adaptasi apa kunci, lakukan kemudian pun apa kunci. Buat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Saya nak kata kunci je supaya saya nak nampak you all tahu dan you all faham. Bila saya tanya you boleh huraikan. Oh, kita sambung sikit lagi, saya rasa dalam setengah jam siap dah ni. Okay. Okay, tadi kita dah habis tentang psikomotor iaitu kerja amali, pergerakan semua dalam amali. Okay, the next one ialah domain apa? Affective. Affective tu apa bendanya sebenarnya? Perasaan, emosi. Perasaan, emosi. Dia dekat tangan ke? Dalaman. Dalam jiwa kita, dalam perasaan kita, okey, dalam apa orang kata, dalam hati kita. Jadi nilai. Okey, contoh yang boleh yang selalu saya tekankan ialah kalau kita buat sulikan ataupun buat facial, kita kena ada nilai etika profesionalisme menjadi seorang beautician. Okey, macam mana nak menunjukkan nilai profesionalisme itu, bagaimana kita melayan customer kita, betul, bagaimana kita perwatakan kita sebagai beautician, cara duduk, mana kalau kita betul-betul jiwa kita sebagai beautician, kita jumpa customer kita senyum. Jadi benda tu akan continuously ataupun spontaneously akan ada dalam tu. Kalau kita buka restoran,
layanan kita, layanan pada apa ni, kita nampak kalau misalnya layanan tu dibuat-buat ataupun layanan yang ikhlas, the courtesy tu, apa orang kata, sifat suka pada pelanggan tu. Sebab kalau you all tengok lah dekat Malaysia ni, layanan pada pelanggan kalau kita pergi restoran mahal-mahal tu kita boleh nampak. Lepas tu kalau kita pergi hotel, because they are trained dan dia dibayar, okay, after sometimes jiwa dia sebagai pelayan itu, dia akan, nilai dia sebagai pelayan tu akan tertanam pada diri dia. Macam mana nak menjadi senyum. Tapi kalau kat kedai-kedai biasa tu, especially kedai orang Melayu, you boleh nampak tak berbeza kalau kita pergi kedai orang Cina layanan dia kan? Betul tak? Macam layanan kedai Cina, kedai Cina tu macam kalau pergi tu macam dia dah kenal lama, dia bersembang, you know, dia punya cara layanan kita macam kawan lama. Tapi kalau kedai Melayu, bukan kita tak nak pergi kedai Melayu, tapi kadang Melayu ni sombong. Lagi-lagi kalau tengok baju kita selekeh, pakai selipar kan, lepas tu pakai t-shirt kosong. Bapak saya biasa pergilah, bapak saya je pergi beli. Saya ingat lagi masa tu dia baru pindah ke Sungai Petani. Dulu parents saya kahwin semua kat Shah Alam. Lepas tu bila sampai, lepas tu sebelum ayah saya masuk rumah dia sekarang ni lah, jadi dia renovate lah sebelum dia bawa mak saya dengan adik saya kecil yang bongsu tu duduk rumah tu, dia renovate lah. Dia rumah kat Shah Alam tu perabot-perabot tak balik pun, dia tinggal kat situ je. So dia belilah perabot-perabot baru semualah. So dia ni jenis suka exercise, jadi dia pergi kedai tu nak basikal je lah ke Sungai Petani tu. So dia pergi masuk ke kedai perabot tu kan, pelayan ni Melayu. Okey, dia kata, Pakcik nak cari apa? Bapak saya katalah, masa tu saya tak ingat dia dah beli cushion ke, dia nak beli katil, saya tak ingat lah, tapi dia nak beli perabot lah, dia suka tengok-tengok dulu kan. Bapak saya ni, dia jenis orang kepala botak. Lepas tu rambut sikit, dia kerja dulu sebagai pemikir kan. Lepas tu alah, orang lepas pencet kadang-kadang dia tak suka, apa orang kata, dia tak suka pakaian yang ni lah kan. Dia penat dah, dia kata pakai baju-baju apa semua tu dia kata. So dia masih pergi kedai dah lah naik basikal. Orang tu nampak lah waktu dia kata, Pakcik nak beli perabot apa, dia beritahu lah nak ni. Lepas tu dia pergilah, sebab bapak saya dia punya taste agak tinggi. Jadi dia pergi tempat yang mahal sikit lah. Lepas tu adik tu kata, Pakcik, Pakcik nak kursi macam mana? Dia katalah kursi macam ni. Perabot macam ni kan. Waktu okey lah, kalau macam tu Pakcik, saya bawa Pakcik ke tempat yang saya rasa Pakcik mampulah beli, dia kata. Apa dia bawa dekat, saya tak tahulah katil ke kursi, tapi yang orang kadang kata lekeh sangat kan. Sebab dia bapak saya tu orang kampung, muka memang orang Kedah mesti kan gelap-gelap. Lepas tu kepala botak macam tu kan, rambut sikit-sikit kan. Pakai pula selipar, naik pula basikal lah. Lepas tu dia tunjuklah, lepas bapak saya kata, saya nak yang perabot depan tu, saya tak mahu ni, dia kata. Memang saya nak sangat yang tu. Pakcik ni cukup duit ke beli? Dia kata, dia boleh cakap macam tu direct, Pakcik cukup duit ke beli? Lepas tu bapak saya kata, bapak saya jegai mata, orang tahu kata macam tu, jegai mata lah, kata jegai mata. Anak, Pakcik ni kalau nak beli satu kedai anak pun Pakcik boleh beli. Dia kata macam tu. Satu kedai anak pun Pakcik boleh beli. Dia kata macam tu kan. Kalau setakat perabot besar tu, lekat je lagi, terus dia keluar dari kedai tu kat dia dah. Nampak tak? Dia courtesy tu, dia punya layanan terhadap customer tu ada apa orang kata, ada double standard. So the nilai tu tak ada, nilai sebagai seller ataupun penjual dia tak ada tau. Kita sepatutnya kita punya pelanggan dia tak ada barrier, tak ada sama je, tak perlu ada double standard. Nampak dia naik kereta lepas tu pakai baju cantik boleh beli semua, no. Okay, saya rasa dekat orang kaum kita je macam tu. Kalau kedai Cina tak jadi. Saya tak tahu kenapa orang kita ni memang nilai-nilai murni tu tak berapa nak kurang sikit lah. Kalau you biasa pergi macam, kalau especially kalau pergi Indonesia kan, kalau you masuk restoran dia macam mana, you masuk, dia masuk, ya Bu, apa khabar Bu, selamat datang Bu, mahu dia bu tu berbuk, saya tak tahu berapa beribu bu dia cakap. Jadinya dia punya hormat tu, dia punya layanan kepada customer tu bukan macam raja.
Kan? Jadinya itu yang apa yang kita the nilai tu. Bukan di Indonesia saya kalau saya pergi overseas pun memang itu layanan dia. Hi dear, welcome dia panggil kita dia, customer dia panggil sampai panggil dia. How can I help you dear? Macam tu, memang itu dia punya cara dia. Kan jadinya the nilai tersebut, nilai emosi kita. Sekejap Okay. Alright. That is the kind of yang saya kata emosi tadi tu. So kita tengok terus pada slide saya. Okay, saya lupa tadi. Untuk psikomotor, saya tak bagi contoh setiap satu. Okay, persepsi dapat hadir ke makmal untuk mengikuti amali itu persepsi. Kalau P2, pelajar dapat mengikuti demo, menyediakan peralatan, one of it lah, bagi menjalani amali facial. Itu peringkat P2. Okay. Right. Kalau P3, pelajar berupaya melaksanakan rawatan asas muka dengan bantuan guru mengikut alhamdulillah step-step ataupun langkah yang betul. Maknanya ada perkataan bantuan guru tu. Okay. Yang ke P4, pelajar berupaya melakukan rawatan muka dengan mahir tanpa bantuan guru mengikut proses rawatan betul. Kita menggunakan kata mahir. Yang itu tidak mahir, sorry. Yang tanpa bantuan guru, sorry, P4 tu pelajar berupaya melaksanakan rawatan asas muka tanpa bantuan guru mengikut langkah-langkah rawatan asas muka yang betul. Itu P4, mekanisme. Kalau P5, pelajar berupaya melaksanakan rawatan asas muka dengan mahir, ada kata mahir, mengikut langkah-langkah rawatan rawatan muka asas yang betul. Okay, 5 Okay, P6, pelajar berupaya melaksanakan solekan pengantin Melayu ke atas pelanggan yang atas pelanggan Cina ke dekat atas pelanggan Korea, dia punya maknanya muka yang baru dalam berbeza dengan feature orang Melayu mengikut mengikut step solekan yang betul. Alright. Kalau P7, pelajar mampu menghasilkan teknik solekan mata small crease ke cut to crease ke kan, itu okay, yang baru. Itu je. Very clear kan? Clear Boleh? Ada soalan? Sebab kalau you tahu dia punya kata kunci tadi yang saya suruh you tulis dalam chat tadi, very easy. Sebab you tahu kata kunci. Saya tahu you faham. Alright? Okay. So kita pergi kepada next domain affective. Okay. So domain affective a bit simpler. Alright. Dia ada 5, iaitu menerima, memberi maklum balas, menilai, mengorganisasi dan menghayati nilai. Sama tak dengan Dr. Jaja dengan Dr. Dullah punya? Sama. Sama sebiji-sebiji sama Okay, senang. Effectiveness very easy. Senang sangat. Okay, easy peasy. Okay, alright. Yang pertama, tadi psikomotor dia bersedia dia sedar nak pergi amali kan? Dia sedar nak pergi amali kan? Efektif kan yang pertama, dia sedar. Dia menerima, sebabnya di sini dia menerima sebab dia menerima arahan daripada guru ataupun pensyarah dia. Okay.
Dia punya huraian dekat sini, dalam slide ni dia mengatakan sedar wujudnya sesuatu perkara ataupun nilai itu, menerima ideanya tanpa soal jawab dan memberi perhatian terhadapnya. Bahasa bombastik juga kan? Okay. Dekat sini maknanya tadi you jangan confuse dengan psikomotor. Psikomotor tu dia bersedia nak buat amali. Ini bersedia menerima arahan untuk melaksanakan nilai. Alright. Kalau dalam amali facial. Okay. Jadi yang saya lihat adalah etika dan profesionalisme. Okay, saya kata masa demo saya kata the first kalau you perasan, untuk menjadi seorang beautician, posture badan you kena betul dan aura sebagai beautician kena tunjukkan. So kena ada cara you berdiri. So the personality is there. Jadi saya kata, okay, bila saya bercakap itu adalah nilai-nilai seorang beautician. Cara duduk, cara penampilan, cara senyum semua. Itu ialah ciri-ciri profesionalisme. You menerima sahaja apa yang saya mendengar sahaja, apa yang saya cakap itu adalah nilai, itu menerima. Tapi you belum you belum you terima saja. Okay? Tanpa memberi, ya puan, kalau dah ya puan itu, okay, kami faham, itu dah yang kedua, memberi maklum balas. Yang pertama tadi, no no, yang kalau you kata baik puan, kami buat, okay, itu dah A2. Okay. Tapi dia belum buat lagi. Dia belum tunjukkan dia nilai lagi. Dia baru memberi maklum balas. P1 dia menerima arahan tentang nilai. Dia tahu itu nilai, apa yang dia perlu serapkan dalam nak jadi beautician yang profesional. Okay, dia menerima. Once Izma kata, betul-betul puan, okay. Izma macam tu, that is A2. Maknanya dia memberi maklum balas. Maklum balas pun ada 3. Sekejap saya bagi huraian dia. Okey. Okey, memberi maklum balas secara aktif. Okey. Tahap dia ada 3 subkategori. Kesudian, kesediaan dan kepuasan dalam memberi maklum balas. Apa beza yang ketiga ini? Apa beza 3 subkategori ini? Anybody knows? Anybody can think about it? Dia punya cara memberi maklum balas tu. Dia peringkat yang berbeza. Ni pahaman saya je lah. Okay. Masa sudi tu maksudnya dia sudi je nak jawab kalau lecturer tanya kan. Faham ke tak pasal nilai tu. Dia sudi untuk memberi jawab, okay saya boleh ikut macam tu. Kalau kesediaan tu dia boleh jawab dengan dia bersedia untuk applykan nilai tu, bersedia. Lepas tu kalau kepuasan tu maksudnya dia tahu dia boleh memberi feedback dengan baik, dia bersedia macam tu. Feedback dia lah. Okay, hampir tepat. Dah ada konten dia. Anybody boleh tolong lagi Inshi? Dia boleh tolong dia? Ayu. Ha? Ini nak tolong ni. Siapa tu? Ayu. Ayu cepat you. Ayu nak maghrib dah, you cepat you. Kalau kesedihan tu contohlah kan, puan tanya soalan. Lepas tu dia macam puan sebut nama. Lepas tu dia macam tertiba macam tu. Lepas tu kalau kesedihan, puan tanya je dia terus saya. Kalau kepuasan tu macam mana? Kepuasan tu dia dapat jawab dengan yakin kot. Dia dapat apa? Dapat jawab dengan yakin. Dapat jawab dengan yakin. Itu tak berapa nak tepat. Dia ada satu lagi. Bila saya tengok tu saya tahu student saya memang wah. Yes, saya kata macam tu. Puan, saya nak try. Okay, try. Okay, saya sama macam Ayu, tapi kalau yang kepuasan tu saya rasa kalau kita nak tahu dia tu puas jawab, maksudnya dia akan guna ayat dia sendiri, dia akan elaborate dengan lebih, dia yakin
dan panjang maklumat lah. Saya rasa macam tu Puan. Oh, dia maknanya dia tahu maklumat tahu macam tu lah. Dia memang tahu betul-betul nak apa orang kata nak implement nak mendapatkan nilai tersebut. Betul macam tu Miza? Saya faham macam tu. Okey. Semuanya betul tapi kena baiki sikit lah. Okey, kalau kesudian macam saya tanya Izmal kata okey, alright. Lepas tu kalau saya tanya Izmal lagi sekali, boleh tak Izmal buat? Yes, bersedia. Okey. Itu maknanya dia sudi, dia bersedia. Okey, yes Puan, kami sudi, kami ready nak buat. Tapi belum sampai peringkat kepuasan. Kepuasan tu adalah, ya Allah bestnya Puan, kami nak menjadi seorang beautician Puan, memang itu yang saya nanti-nantikan. Nampak tak? Dia punya feedback tu over. Macam tu nampak tak? Dia rasa macam dia dapat tu something yang ditunggu-tunggu selama ni. So itu beza dia nak orang yang sudi, orang yang bersedia, orang dan kepuasan. Macam orang datang meminang lah kan. Orang datang meminang Den. Betul tak Den? Lepas tu bakal bapak mentua Den kata, Den setuju Den? Setuju, sudi. Saya sudi nak menjadi suami dia kan. Lepas tu kalau bersedia, yes pakcik, saya bersedia. Macam tu. Lepas tu kalau kepuasan, ya Allah pakcik, inilah masa yang saya tunggu-tunggu pakcik, saya nak kahwin dengan anak pakcik. Nampak tak? Dia seronok, dia puas sebab berjaya mendapatkan anak pakcik tu untuk kahwin. Macam tu lebih kurangnya. Okay, clear? Clear tak Den? Faham Alright, so so kalau nak bagi impression yang bagus pada pensyarah lepas ini, kena buat yang tahap yang ketiga itu. Walaupun sudi tak sudi je kan. Macam itulah. Risau. Apa? Nak gain semangat sangat risau. Tak apa, pensyarah suka orang yang semangat. Sekejap kering tekak. Okey. Sebab saya ingat lagi yang saya cerita kat UR kan, pensyarah saya ingat karya master saya tu. Bila saya bagi saya punya assignment untuk dia check sebelum tu, dia yang over. Dia bagi, okay you nak baiki lagi punya assignment ni, dia bagi saya journal, dia bagi tu, dia bagi sampai saya tak terbaca. Jadi bila dia bersemangat macam tu, saya yang rasa down, yang tak tahu nak isi apa, dia jadi semangat sebab kita dah terikut-ikut. Dia terlompat, saya pun terlompat kan, macam tu lah lebih kurangnya. Dalam kelas ni kena macam tu lah. Okay, alright. So, faham tak? Level 1 dia menerima saja arahan, itu dia punya nilai yang dia perlu terap. Lepas tu level 2 menerima maklum balas, dia bersetuju. Okay, bersetuju sama ada dia sudi, dia sedia ataupun dia rasa seronok sangat nak terima nilai tersebut. Okay. Kalau dalam makmal masakan, biasanya kita akan tengok level kebersihan. Kalau masing-masing masakan kreativiti. Okay. Jadi kalau misalnya Dr. Nisa kata, pergi dalam masakan ini, saya nak hasil masakan awak, saya nak lihat daripada segi kreativiti awak menghidang, membuat plating. So that is the nilai kreativiti. Okay. So bila Dr. Nisa keluar dari mulut, okay, masing-masing nerima tapi diam ni semua. Okay, tengok je Dr. Nisa kan. Lepas tu Latifah. Baik doktor, itu level, itu yang sedialah, okay. Lepas tu date excited. Baik. Saya suka. Itu sedia. Tapi bila sampai ke siapa yang over kelas awak? Izma. Siapa Izma? Saya suka dating ni. Dia rasa seronok saya nak buat. Izma. Siapa? Izma? Sama macam Izma. Okay. Jadi bila kita menerima feedback, kita belum buat tapi dah excited okay. Itu level 2. Okay. Bila kita masuk A3 pula. A3 where the nilai is started to be implemented. Started to be diserapkan dalam jiwa tersebut. Okay. So kita tengok dia punya huraian A3. Pengembangan sikap, tingkah laku, nilai terhadap
dalam diri dia yang didorong oleh pensyarah tersebut. Pembentukan nilai dibahagikan kepada penerimaan satu nilai, kecenderungan kepada satu nilai dan penglibatan terhadap satu nilai. Okey. Di sini dia dah mula adapt. Dia dah mula tanamkan kreativiti dalam membuat plating. Jadi dia dah buka, sebelum plating tu dia dah buka IG, dia dah buka Google search tentang good plating, what types of plating. Untuk misalnya minggu tu dia belajar tentang main course, dia buat steak, dia buat steak, jadi dia buka semua. Okay, so dia start dah mengadaptasi. Alhamdulillah, menilai ni ialah dia adapt dia nilai, mengadaptasi dia nilai, sebab tu panggil menilai. Dia start pengembangan nilai. Okay, dia kalau kita tengok perkataan-perkataan ni, dia menunjuk cara note lah, dia mengajuk balik apa dia tengok, okay, mengikut kata-kata pensyarah tu macam mana nak buat kreativiti. Lepas tu dia apa lagi, dia maknanya dia menunjuk step ke arah untuk mendapatkan nilai tu terserap pada diri dia. Okay, right? Okay, itu menilai. Okay, kita tengok yang ke 1, 2, 3, A4, mengorganisasi. Mengorganisasi ni di mana, okay, kalau dia kata kat sini tahap keberkesanan pembelajaran di mana pelajar bermula untuk membina sistem nilai yang konsisten dalam diri dia. Konsep satu nilai menyusun semua nilai. Okey. Di sini saya kaitkan dengan yang kreativiti tadi. Okey. Dalam proses nak buat plating yang kreatif, okey. Jadi you pun tengok dalam IG kan? Dalam IG, okey, kalau kita stick, kalau kita nak buat plating secara kontur, sebab dia plating macam jenis, ada yang tradisional, ada kontur, ada asymmetric, ada tak asymmetric, ada yang futuristik. Okey, kalau nak buat yang futuristik untuk stick, dia kena ada elemen boom, elemen futuristik, misalnya dia ada elemen of asap. Okay, so dia menerima dalam diri dia, jadi dia membentuk diri dia tu. Kalau nak jadi kreatif dalam plating, it has to be setiap level itu, setiap jenis plating tu dia ada ciri-ciri dia. Kalau yang tradisional kita tak gunalah, mungkin kalau yang contouring, dia punya kreativiti mesti dia punya sayur pacak-pacak tinggi-tinggi, pelbagai warna. Jadi dia tahu, dia susun balik. Kalau lepas tu warna pinggan tu macam mana. Jadi dia dah menyusun nilai-nilai tersebut tau. Dia bukan lagi dia kembang, dia baru nak adapt the nilai, but then dia dah ada nilai, cuma dia nak menyusun supaya menjadi satu perkara yang dia boleh tetapkan. Kalau creativity, this is the nilai. Faham tak? Ya? Jadi dia organize balik konsep, ciri yang dia perlu tahu untuk menjadi seorang kreatif dalam dalam membuat plating bagi main course. Okay? Alright. So contohnya kalau saya bagi dalam lab solid untuk menjadi seorang beautician. So dia tahu kalau nak jadi beautician yang profesional, pakaian dia, dengan bau wanginya, dengan senyumnya. Okey, bila dia dah start tahu ciri-ciri, dia bukan adapt lagi, dia dah ada ciri tu yang dia dah start adapt, dan dia tahu semua ciri dia dah boleh organize, dia susun ciri-ciri tersebut. Dia kata ini tak perlulah, yang ni ini penting. Dia letak sebagai priority. Yang last kali tu mungkin last saya tak tahulah ciri apa kan. Jadi dia dah boleh tahu ciri-ciri ni, dia dah start buat, tapi dia tahu mana ciri yang penting, yang kurang penting, semua-semualah dia dah organisekan semua. Alright. Okay, faham? Sampai organize ni faham? Kalau siapa faham tunjuk good. Good. Okay, alright. Ada yang tak faham ke? Zara tak faham? Faham? Okay. Okay. Izma faham? Fatma, saya tak panggil nama you all kan? Fatin, Tika, okay. Hadi, Aida, Ainin,
Ain, Mira, lama saya panggil nama Mira. Linda, Latifah, Huda, Nurin. Okay, Aziz, Kira, Afika, okay, Izati. Alright, very good. Okay, so that is A4. Okay, alright, yang terakhir satu je kata kunci dia. Yang terakhir ni A5 ni. Kata kuncinya adalah dia dah jadi perwatakan. Dah jadi tabiat dia. Dia bukan lagi start nak adapt, dia bukan baru nak organize the nilai dalam diri dia, tapi dah jadi perwatakan. Tak perlu diingatkan oleh dia punya supervisor, tak perlu diingatkan oleh pensyarah dia. Perlu kreatif, kalau nak kreatif kena pinggan yang pelbagai warna, kena warna masakan tu kena ada pelbagai warna, lepas tu ada kontur semua. Dia tak perlu diingatkan sebab dia dah jadi satu tabiat dia. Orang kata menghayati nilai ni adalah tabiat. Okay, right. Itu je. Itu je. Okay, kalau kita baca dia punya huraian dia, penyusunan nilai seseorang ke arah kestabilan sistem dalaman, tahap efektif ini dibahagikan kepada pengembangan dan perwatakan. Maknanya lepas dia organize, dia susun balik, lepas tu dia maknanya dia akan buat perkara tu sampai dah jadi nilai dalam diri dia. Okay? Alright? Senang je kan? Siapa kata susah? Efektif tu? Tak ada yang susah, senang je. Satu, terima. Kedua, dia memberi maklum balas. Ketiga, dia dah start mengadaptasi nilai tersebut. Dia dah buat dah. Dia try. A4, dia organize balik. Mana nilai etika profesional yang perlu ada priority, dia organize. Lepas tu after sometimes semester 2, semester 3, dia dah sampai tahap menghayati nilai, dah jadi tabiat as a beautician. Senang kan? Simple kan? Tak susah pun. You kata senang jadi senang. Kalau you kata susah, alamak susahnya lah, jadi susah lah. Okay, ada soalan tak? Okay, so kalau kita nak buat dalam bentuk objektif, alright, untuk A1, pelajar menerima arahan untuk melaksanakan ataupun mengaplikasikan nilai etika dan profesionalisme. Okay, yang dia menerima. Yang kedua, pelajar bersetuju untuk mengaplikasikan nilai etika profesionalisme. Yang A3 iaitu menilai pelajar menunjukkan sikap awal etika profesionalisme dalam inilah dalam sebagai beautician. Okey, dia dah start mengembangkan nilai pada diri dia. Okey, A4, pelajar telah mengadaptasi secara menyusun nilai-nilai dan menunjukkan nilai-nilai yang hampir inilah, maknanya menunjukkan sikap dan etika profesional. Okey, sebagai beautician. Yang A5, pelajar telah apa tadi ada punya ni? Tekal, menunjukkan tekal itu maknanya jadi tabiat lah. Okey, menjadi tabiat, tekal dan menunjukkan perwatakan sebagai beautician yang beretika dan profesional. Itu saja. Simple sangat. Susah ke? Level kognitif, psikomotor dan efektif. Sekejap saya tengok ada lagi tak PowerPoint saya. Buat slow sangat ni. Ini tak payahlah. Ini tak pernah penting lah. So these are all 3 domain yang kita dah belajar daripada minggu lepas dan minggu ni. Alright. So untuk minggu ini
You all cuba buat untuk domain psikomotor dan domain afektif. Okey, 2 juga buat masing-masing, lepas tu discuss dengan kawan-kawan, bagi apa orang kata, minta pandangan kawan-kawan, share sama-sama untuk sama-sama betulkan, bagi lebih kefahaman. Okey. Yang apa yang hari tu saya belum habis check lagi, tapi yang boleh saya katakan you did a very good, saya rasa most of the group did a very good job, dan saya nampak you mempunyai level kefahaman yang tinggi lah. Okay. Tapi adalah seorang dua yang saya tengok masih perlu, especially aplikasi dan juga reka cipta. Yang lain saya rasa tak ada masalah. Okay. So saya akan panggil upon that group untuk kita buat personal tutorial lah. Okay. Dan untuk yang amali minggu ni, okay, you all can set anytime with the group. Kalau tak faham, boleh WhatsApp saya macam minggu lepas, mana-mana yang tak faham, mana-mana yang tak confirm, you can directly ask me untuk tak confirmkan lah. Okay, so siapa yang ada masalah sekarang, rasanya macam masih ragu-ragu aja nak tentang psikomotor yang efektif ni? Dah okey dah? Tak? Dah? Okay. InsyaAllah. Boleh? Tapi once you dah buat objektif, nanti you will get more understanding on that. Bila dah discuss lagi, you akan faham. Boleh? One question, Puan. Kalau yang afektif ni, dia dalam situasi teori ke amali? Amali check, kita tunggu profesionalisme semasa kita membuat amali selalunya. Sajalah maksudnya, okey. Kalau dalam teori, okey. Yang saya selalu ada, nilai yang selalu saya ada pada you all, satu, keusahawanan. Ingat tak you all bersungguh-sungguh ke tidak, bekerjasama. Ingat tak saya suruh buat peer assessment? Itu nilai-nilai dia. Kan jadinya kerjasama, ketepatan waktu, that is the trait bagi ciri-ciri keusahawanan. Nampak tak? That is the nilai. Alright. Jadi biasanya dalam amali lah, dalam teori jarang, sebab kita tak nampak nilai dalam teori. You dengar je, cumanya mungkin nilai kesungguhan ke, ataupun nilai mungkin teknologi, mungkin buat dalam presentation juga dia banyak gunakan teknologi. Tapi bagi saya, kalau misalnya dalam micro teachings, you gunakan teknologi dalam pengajaran, you adapt the technology, that is the nilai tapi still dalam amali juga. Kan? Sebab daripada perlakuan kita tahu dia ada nilai yang di-embed semasa dibuat sesuatu perkara tersebut. Okay? Alright? So clear, no? Line clear, no? Clear. Clear, no? Okay. Okay. So tak apa, kalau ada masalah, ada persoalan, just WhatsApp saya kalau tak confirm ke apa-apa. Bagi saya kalau macam, okay, kalau you tengok, mungkin Dr. Abdullah ke Dr. Jaja dulu bagi you siput UPM, dia bagi tak? Tak ada. Kalau tak ada, tak payah. Sebab kalau you tengok mana-mana rujukan, dia akan bagi suggest perkataan-perkataan. Tapi bagi saya tak berapa setuju suggest perkataan-perkataan, sebab you kena faham the prinsip, faham maksud setiap level, yang dia akan keluar perkataan yang sesuai. Sebab kadang-kadang kalau you rujuk mana-mana sumber ke, ya rujuk mana-mana dekat UPM sebenarnya ada dia bagi panduan untuk menulis objektif menggunakan perkataan-perkataan ni. Kadang pensyarah pun mix up, betul ke ini perkataan dia kan? Macam saya tak setuju kalau kata perkataan ni sesuai, tapinya bila kita faham setiap level tu apa konsep dia, apa maksud dia, kita akan boleh create ayat kita sendiri. Alright, saya nak pelajar saya faham the concept, then you can come up with your own verbs yang sesuai. Okay, alright. Saya rasa itu saja untuk kuliah petang ni. Saya mohon maaf lah sebabnya last minute tukar masa. Okay.
Selamat bercuti esok, okey. Jangan nakal-nakal, kita jumpa minggu depan. Jangan lupa hantar objektif dan Miza, kenapa Miza? Puan, saya nak tanya, kalau minggu lepas kan bina objektif kan Puan nak tajuk yang berbeza-beza kan? Ya. Tapi kalau minggu ni pun nak tajuk yang berbeza antara ahli kumpulan, lepas tu kan Ya, betul. topik kan tak kena dengan efektif ataupun tak kena dengan psikomotor. Jadi kita orang boleh campur satu objektif. Cari satu tajuk yang ada amali. Saya rasa kebanyakan tajuk ada amali. Bila ada amali kita boleh ukur dia punya efektif. Oh, faham Puan. Nanti saya cuba cari. Kan? Carilah dalam syllabus tu banyak sangat kan? Okay, alright. Okay, saya rasa itu saja. Ada satu chat ni, siapa chat? Oh, tadi Mizalah, okay. So pukul 5.40 dah pergi solat. Okay. Lepas tu pergi exercise nah. Jomlah. Inilah kita exercise. Okay. Jangan lepas ni tidur dah lah. Nah. Okay. So saya tak masukkan lagi. You nak bila? Hari Ahad? Nak diu Ahad? Boleh. Okay. Alright. Saya tak naklah ganggu Deepavali you all. Besok nak pakai sari lah, pakai kurta lah, pergi keliling kampung kan. Kami berinai. Berinai. Pergi catwalk keliling kampung pakai dhoti ke, pakai sari kan. Enjoy yourself besok. Okay. Alright. So everybody take care. Pergi solat, lepas tu jangan tidur nak petang-petang nak. Kadang saya pun tidur kalau penat. Semalam lepas saya bengkel pukul habis ke 5.30, saya dah rasa macam tepu sangat kan, dah tak boleh nak ni. Saya tidur jugalah sebab terpaksa, kalau tidak malam saya collapse. Nak masak tak boleh. Okay. Right. So itu saja, kita jumpa hari Minggu depan dan hari Ahad ni mohon saya buatkan platform dalam Putra Blast dan you hantar saya personally ikut grouping. Okay. Nah, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih.